Assalamualaikum. Hari ini kita akan membincangkan sebagai susulan daripada minggu lepas, kita akan bincangkan tentang idea-idea yang boleh kita gunakan dalam pembelajaran bersama ataupun menggunakan AI. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam hormat. Saya Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Okey, cantik tak saya punya set ni? Producer, terima kasih banyak-banyak. Tiba-tiba hari ni ada pula BMW dekat atas meja ni. Agaknya daripada episod yang selang minggu lepas. Saya ada cakap, apa ni, tak boleh ke cantikkan lagi set saya ni. Tiba-tiba ada kereta BMW atas meja, ada lampu kat belakang warna merah, dia punya cahaya dia. Terima kasih banyak-banyak. Okay, right. So minggu lepas kita dah berbincang tentang ChatGPT, satu orang kata perisian AI yang memberikan cabaran kepada dunia pendidikan dan pendidikan tinggi. Kalau saya boleh recap balik apa yang kita bincang pada minggu lepas tu, antara cabaran disebutkan oleh tetamu dalam telefon pada ketika itu, iaitu Tazli Azizan daripada Sekolah Malaysia. Dia kata cabarannya adalah kalau kita adalah jenis pendidik ataupun pengajar yang agak konvensional lah, kita tanya soalan assignment yang agak konvensional kepada pelajar, yang mana pelajar ni diminta untuk mencari fakta yang mereka akhirnya akan hasilkan dalam bentuk esei dan sebagainya. Benda tu mungkin akan memberikan sedikit cabaran kepada kita, kerana apabila adanya ChatGPT ataupun AI yang sepertinya ni, pelajar akhirnya tidak akan membuat research dan hanya bertanya kepada AI yang menjawab, dia akan cut and paste, masukkan sebagai dia punya assignment. Itu adalah cabarannya. Kalau exam, kita buat exam dalam talian pun soalan kita pun jenis yang bertanya tentang fakta sahaja, maka ini juga memberi cabaran kepada kita semua, kerana pelajar boleh meniru daripada AI. AI yang menjawab soalan, dia tiru saja dan dia masukkan ke dalam platform peperiksaan dalam talian ataupun dalam assignment. Jadi kalau itulah sebenarnya kita punya cabaran dalam dunia pendidikan ni, kita nak bincangkan pada minggu ni pula dalam lebih kurang lingkungan masa 15 minit berkenaan dengan idea-idea yang boleh kita cuba explore bagaimana kita nak tangani cabaran yang dibawa bersama dengan kehadiran AI seperti ChatGPT ni sebenarnya. So kita tak naklah jadi macam, kalau ingat episod saya minggu lepas, tetamu saya Dr. Tazli Azizan, saya tanya pada dia kan, bagaimana kita nak apa cabarannya. Dia dah jawab teruslah kepada benda yang kita bincangkan pada minggu ni, iaitu dia kata sebenarnya kita tak boleh melarang. Saya setuju dengan dia. Kita tak boleh melarang sebenarnya pelajar daripada menggunakan, hanya kerana kita risau mereka akan meniru dan akhirnya learning outcome yang cuba kita capai itu tak tercapai lah kerana dia meniru kan, ataupun dia mengambil jalan pintas dengan menggunakan AI. Tapi kita tak boleh larang dia, sebab bila kita larang dia, sebenarnya para pelajar ni, dia punya nature mereka ni adalah bila kita larang, kata tak boleh guna benda tu lah yang dia nak guna sebenarnya. Sebab bila kata tak boleh pakai, tak boleh buat begini, itu yang dia nak buat sebenarnya. Sebab dia rasa macam memang nature mereka begitulah. Kita pun pernah muda juga, kita pun pernah juga berada pada umur yang sama. So selalunya bila orang kata tak boleh tu, kita rasa ada adventure kat situ, kita nak try. Jadi bagaimana kita nak tangani benda ni? Benarkan mereka pakai, tapi ada idea tak bagaimana cara kita nak menjadikan benda ni lebih, orang kata tidak menjejaskan kita punya usaha untuk mencapai kita punya learning outcome. Saya percaya semua pengajar-pengajar dan juga semua pensyarah, guru-guru kat luar sana, semua sebenarnya memang kalau boleh dalam setiap sesi pembelajaran tu, aim utama kita adalah agar learning outcome untuk sesi tersebut tercapai. Okey, jadi apakah idea-idenya? So kita ada 2 segmen pendek. Satu, saya akan bercerita dulu tentang apa yang saya rasa kita boleh buat menggunakan ChatGPT ni sebenarnya. Rather than prohibiting the students from using, we are actually trying to allow them, but you to allow them, in other words tu maknanya kita nak bagi mereka belajar menggunakan dengan cara yang betul. Okey,
So dalam segmen yang kedua pun nanti kita akan cuba sebab ni rancangan ni nama dia impromptu. So saya tak ada buat apa-apa plan dengan mana-mana tetamu jemputan, tapi kita akan cuba call mana-mana tetamu untuk mereka berikan sedikit ulasan ataupun berkongsi idea bagaimana nak menggunakan ChatGPT dengan cara yang betul dengan pelajar kita di dalam sesi pembelajaran. Okey. So kita pergi kepada segmen yang pertama, iaitu bagaimana sebenarnya kita nak ini idea daripada saya lah. Bagaimana sebenarnya kita nak menghadapi cabaran tu. Okey. Dia macam ni sebenarnya. Kalau kita kata dengan pelajar bahawa mereka tak boleh gunakan, mereka akan kata, mereka akan diam, tapi akhirnya mereka akan gunakan juga kan sebenarnya. Lepas tu nanti kita akan, kalau kita pilih jalan itulah, jalan yang mana kita kata tak boleh tu, nanti akhirnya pelajar akan buat juga, dan lepas tu kita akan ada masalah pula untuk kita akan pergi kepada next step ni adalah nak buat satu peraturan pula untuk kita tak benarkan, dan bagaimana apabila pelajar ditangkap menggunakan akan pergi kepada prosedur meniru pula ataupun prosedur menipu dalam penilaian pula. Lepas tu ada pula prosedur-prosedur lain seperti disiplin dan sebagainya, ya, itu akan menjadi lebih rumit, ya. Bagi saya, kalau saya kurang berminat lah kalau dia jadi macam tu. Bagi saya lebih kepada rather than kita kata tak boleh, why not kita just bagi je dia pakai, tapi kita ajar dia macam mana nak gunakan dengan cara yang betul. Sebab dia memang hidup dan membesar dalam era teknologi terkini yang macam sekarang ni. Jadi kalau sekarang ni zaman di tengah belajar dah memang ada dah sebenarnya AI ChatGPT ni, by the time dia dah membesar nanti, dah graduate contohnya ataupun dah tamat belajar dan sebagainya, entah apa lagi sebenarnya perisian-perisian lain AI yang ada yang lebih canggih lagi daripada ChatGPT ni yang mungkin dia akan gunakan. Kalau kita hanya melarang sahaja, by the end of the day kita pun tak tahu sama ada bila dia keluar nanti dia akan faham ke tak faham kenapa kita larang dia. Takut nanti akhirnya, ya, bila kita larang dia tu di luar sana nanti dia dah biasa dengan keadaan menipu, sebab kita larang dia menipu lah untuk nak gunakan benda tu. Nanti bila dia keluar ada banyak lagi option lain, tak ada orang nak larang dia, akhirnya dia pun akan terbuatlah benda-benda yang tidak beretika, ya. Jadi lebih baik kita bagi mereka cuba, tapi kita cuba guide mereka. Okey. So untuk tujuan ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua kepada Google, ya. Dan kalau tengok dekat Google saya ni, saya akan search untuk apa dia, ya. Saya akan search untuk satu benda ni yang dinamakan sebagai Bloom Taxonomy. Saya rasa semua yang menonton ni dah agak familiar kan dengan taksonomi Bloom. So Bloom's Taxonomy, tertinggal L. Bloom's Taxonomy. Okey. Sebab apa-apa pun kita kena kembali kepada Bloom's Taxonomy ni sebenarnya. Alright. So kalau kita tengok pada Bloom's Taxonomy ni, sebenarnya dia ada 3 domain, ya. 3 domains. Okey, apa benda Bloom taksonomi ni sebenarnya, ya? Saya berikan sedikit penjelasan ringkas lah. Sebenarnya taksonomi Bloom ni, kalau kita boleh fokus kamera kepada saya sebelum saya pergi kepada skrin ni, taksonomi Bloom ni sebenarnya adalah tingkat-tingkat dia sebenarnya satu sistem panduan untuk pengajar untuk faham dalam mencapai dia punya hasil pembelajaran, learning outcome yang dia cuba nak capai. Ini adalah tingkat-tingkat dan domain-domain yang ada. Contohnya kalau katakan saya buat soalan peperiksaan ataupun saya buat soalan penilaian akhir dengan pelajar-pelajar saya nak pelajar tu mencapai apa di hujungnya. Saya kena tahu tu dulu. Baru saya boleh mengajar dan pastikan pelajar mencapai tahap tersebut di dalam domain apa? Domain kognitif ke, yang berkaitan dengan intelek ke, ataupun berkaitan dengan sikap ke, itu domain efektif, ataupun adakah domain psikomotor yang berkenaan dengan kemahiran pelajar tersebut, ya. Jadi itu adalah Bloom Taxonomy, dan dalam taksonomi Bloom ni kalau kita boleh lihat dalam skrin, ya, taksonomi Bloom ni ada 3 domain. So kalau kita buka lah 3 domain Bloom Taxonomy ni, iaitu pertama sekali domain kognitif, ya. Domain kognitif ni adalah apabila kita mahu pelajar kita tu mencapai tingkat-tingkat knowledge, ya, tingkat-tingkat knowledge
daripada yang paling basic ni yang selalu orang sebut apa tu kebat tu kan. Kebat tu sebenarnya dekat atas ni. Kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, jadi kalau domain knowledge ni berkenaan dengan intelek lah, intelek pelajar ataupun kemampuan intelek pelajar, di mana dia ada daripada bawah sekali kita basic lah pelajar tu kita nak supaya dia mengingat lah benda tu ya, knowledge ataupun comprehension, pemahaman, ataupun application, ataupun ini saya akan terangkan nanti dengan lebih detail lah. Tapi domain ada 3, iaitu domain kognitif, domain afektif ni melibatkan sikap, nilai dan sebagainya. Apabila kita nak belajar pada itu bukan sekadar pandai dalam pengetahuan ilmu sahaja, tapi lebih kepada sikap juga, kita nak sikap dia berubah ya. Itu adalah domain afektif dalam taksonomi Bloom. Okey, dan juga domain psikomotor dalam taksonomi Bloom, iaitu dari segi kemahiran ya. Jadi ketiga-tiga domain ni sebenarnya adalah panduan macam saya kata tadi ya. Jadi kita tengok kepada yang taksonomi Bloom ni, kita tengok kepada domain afektif contohnya ya, domain afektif ni. Kalau katakanlah domain kognitif ni, saya type kat sini ya, domain Bloom taksonomi, domain kognitif. Jadi kalaulah selama ni apabila kita membuat soalan assignment ataupun soalan peperiksaan ya, kita banyak bertanya kepada pelajar tentang soalan-soalan yang meminta mereka untuk menunjukkan kefahaman mereka tentang pengetahuan yang telah kita sampaikan ya. Mungkin dengan adanya cabaran daripada perisian AI seperti ChatGPT ni, kita perlu mengubah sedikit kita punya approach tadi tu ya. Kalau minggu lepas saya dah bincangkan kan apakah itu ChatGPT. Jadi kalau minggu ni saya nak cuba tunjukkan dekat taksonomi Bloom ni sebenarnya. Kalau tengok taksonomi Bloom ni di kognitif domain kognitif ya. Domain kognitifnya adalah apabila kita mengajar pelajar kita sesuatu benda, kita kena very clear in terms of kita nak mereka capai apa di hujungnya. Sama ada mereka hanya sekadar mengingat sahaja apa yang telah kita ajarkan, atau adakah kita nak mereka by the end of the day selepas belajar kita, mereka faham apa yang mereka belajar, ataupun kita nak by the end of the day selepas itu mereka ada keupayaan untuk mengaplikasikan apa yang telah kita ajar pada mereka dalam kehidupan sehari-harian ataupun dalam senario ataupun dalam keadaan sebenar, ataupun adakah kita nak mereka mempunyai keupayaan untuk menganalisa sesuatu berdasarkan apa yang kita ajar tu. Dia hanya bukan sekadar mengingat, bukan sekadar memahami, bukan sekadar mengaplikasi, tapi dia dah boleh menganalisa benda tu. Ataupun adakah kita nak dia sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi, iaitu dia boleh boleh ataupun dia berkeupayaan untuk mempertimbangkan ya, mana yang bagus, mana yang tak bagus, mana yang baik, mana yang tak baik ya. So itu adalah tingkat yang kedua tertinggi dalam taksonomi Bloom. Atau kita nak dia terus menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau daripada apa yang kita ajar tu kita jadi A, B, C, dia boleh hasilkan D, di mana B tambah C akhirnya dapat D. Itu adalah create ya. So ini adalah tingkat-tingkat orang kata tingkat-tingkat domain kognitif dalam taksonomi Bloom. Jadi kenapa saya duk membebel lepas taksonomi Bloom ni ya, apabila kita nak bercakap tentang idea-idea yang kita boleh gunakan untuk menangani cabaran baru apabila adanya AI teknologi seperti ChatGPT ni sebenarnya. Jadi mengapa? Kerana kalau ingat episod minggu lepas, saya ada call tetamu jemputan tu, Dr. Tazli, ya, kita ada bersembang kan pada masa tu. Memang ada, kita dapati bahawa kalaulah, ya, kalau macam saya ni, Dr. Tazli, kami dah biasa pergi menyampaikan ceramah di tempat lain. Ya. Apabila kita macam, pergi bagi ceramah kat tempat lain ni, kepada pengajar-pengajar dan juga kepada guru-guru dan sebagainya, kita dapati ada sesetengah jenis guru ataupun pengajar ni yang mana dia masih lagi memberikan soalan-soalan assignment ataupun soalan-soalan peperiksaan yang mana
menjawab ataupun menyempurnakan tugasan yang diberikan tu hanya membawa pelajar kepada tingkat pemahaman ataupun tingkat pengaplikasian ilmu sahaja, ya. Mana tidak pergi kepada analyze, evaluate atau create. Jadi kalau kita adalah jenis pengajar yang begitu, memang dia akan jadi masalah apabila kita ada ChatGPT ni, ya. Saya dah tak guna skrin dah, so boleh fokus kepada saya gitu. Okey, biasalah rancangan impromptu ni kita cakap je. Alright, so sekarang ni kalau katakanlah for example kita tanya soalan kepada pelajar. Okey, terangkan apa yang dia faham tentang penaklukan Portugis ke atas Melaka. Contoh, saya ambil contoh very simple lah, sejarah sekolah menengah. Kalau macam tu dia tanya, mungkin ChatGPT ni boleh jawab, dan dia boleh copy paste sahaja. Sebab ingat tak, bila saya tanya dalam bahasa Melayu pun ChatGPT tu boleh jawab. Jadi minggu lepas kita ada tengok kan, dia tahu petai, dia tahu cakap bahasa Melayu pun dia boleh, ya. Jadi kita tanya benda macam tu memang dia boleh jawab, dan pelajar hanya copy paste saja, meniru je lah. Tapi kalau katakan for example kita nak pelajar tu jangan menggunakan dengan salah lah, menyalahgunakan, ya, ChatGPT ni, kita mungkin idea saya yang pertama adalah kita mungkin boleh cakap dengan pelajar begini, rather than kita katakan dia dapatkan tulis satu karangan berkenaan dengan penaklukan Portugis ke atas Melaka. Rather than kita buat macam tu, mungkin apa kita boleh buat adalah kita kata apa tahu? Okey, sekarang ni ada ChatGPT ni, tanya soalan yang berkenaan tentang penaklukan Portugis ke atas Melaka, dan cuba analisa apakah faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan Melaka dapat ditawan pada ketika itu. Contohnya lah, tanya pada ChatGPT. Dan bila ChatGPT bagi jawapan, nilaikan sama ada jawapan yang diberikan oleh ChatGPT itu sebenarnya adalah jawapan yang baik ataupun tidak pada pandangan anda. Jadi maknanya memang kita katakan dia guna ChatGPT, tanya soalan macam seolah-olah mereka tu adalah kita, ya, penilai, dan biar ChatGPT itu menjadi student, jawab pada dia, dan selepas itu kita minta dia yang nilai pula. Dia jadi macam kita, dia nilaikan jawapan ChatGPT itu betul ke tak betul sebenarnya. Jadi itu sebenarnya, kalau kita boleh kembali kepada skrin tadi, ya, itu sebenarnya adalah berada pada tingkat berapa tu? Kita suruh dia tengok jawapan ChatGPT itu betul ataupun tidak, sesuai ataupun tidak, tepat ataupun tidak fakta-faktanya. Maknanya itu kita suruh dia menganalisa, ya, menganalisa. Dan itu telah pun berada pada tingkat kemahiran berfikir aras tinggi, ya, dalam taksonomi Bloom, ya. Jadi itu idea yang pertama. Okey, boleh fokus balik kepada saya. Okey. Idea yang kedua pula adalah kita take one step further ahead, one step further ahead, iaitu kita katakan mereka, okey, sekarang ni saya nak ajar berkenaan dengan faktor-faktor kejatuhan Melaka, ya. Jadi apa yang kita nak mereka buat adalah kita kata tanya dekat ChatGPT soalan-soalan yang awak fikir ni soalan dia macam mana nak buat, tanya. Sebab kalau dari segi nak mengkonstruk soalan tu, membina soalan nak tanya tu, setiap pelajar akan bina berbeza-beza soalan. Itu bergantung kepada kemampuan dia pula, ya, untuk mencerna maklumat yang dapat daripada kita tu. Dan dia nak tanya tu kan, tanya soalan yang betul baru dapat jawapan yang betul, kan. Jadi itu pun satu bentuk analisa juga. So dia tanya kepada ChatGPT, bila dia tanya tu dan ChatGPT tu bagi jawapan dekat dia, suruh dia tengok sama ada betul ataupun tidak, tahap jawapan tu bagus ke, lemah ke, sederhana ke, dia menilai jawapan daripada ChatGPT tu. Satu lagi langkah ke hadapan, iaitu bila dia dah tanya dan dapat jawapan daripada ChatGPT tu, kita suruh dia perbaiki jawapan daripada ChatGPT itu berdasarkan dia punya own pandangan dia pula. Pandangan dia pula selepas dia analisa, macam mana nak perbaiki jawapan daripada ChatGPT tu. Dan bila dia dah perbaiki jawapan tu, kita suruh dia bagi, kita cakap dengan dia, use your best, do your best to produce the best answer that you can based on GPT's answer tadi, ChatGPT's answer.
Okey, perbaiki sebaik-baiknya. Lepas tu kita bagi kepada kawan. Semua dia bagi pada kawan dia sebelah, kawan dia yang sebelah ataupun mana-mana kawan dalam classroom ya. Yang mana dia boleh suruh kawan itu untuk check. Kawan dia pula akan menilai jawapan yang telah dia perbaiki daripada apa yang dia terima daripada ChatGPT tu ya. Jadi maknanya si kawan dia ni sebenarnya semua orang dapat and everybody else's punya jawapan. Jadi kawan dia tu dia punya dia punya tugas dia adalah untuk melihat jawapan yang diberikan oleh kawan yang memperbaiki jawapan daripada ChatGPT itu. Jadi dia akan tengok dan akhirnya dia akan menilai pula ini jawapan yang betul, bagus ke tak bagus. Dia menilai kawan dia punya kerja yang dapat daripada ChatGPT itu. Jadi ini sebenarnya kalau boleh refer kepada skrin balik ya. Okey, so kalau boleh tengok dekat skrin ni, itu sebenarnya telah kita boleh kategorikan sebagai evaluate. Jadi mungkin kita boleh bagi dia, okey, sekarang ni ini jawapan kawan awak dah perbetulkan daripada ChatGPT tu, jawapan kawan awak si A dan juga ini jawapan kawan awak si B, jadi ini jawapan kawan awak si C. Saya nak awak nilaikan ya, yang mana satu yang baik sebenarnya. Boleh kembali kepada skrin, ya maksudnya bila kat situ, bila kita buat aktiviti ni bermakna kita telah pun berada pada tingkat Bloom taksonomi yang kedua tertinggi, iaitu menilai ataupun mempertimbangkan ya, menilai atau mempertimbangkan ataupun dia evaluate between apa yang ada kat dia, mana satu yang bagus, mana satu yang lemah. So itu sebenarnya berada di aras yang kedua tertinggi dalam taksonomi Bloom. Okey. So itu idea yang kedua. Idea yang ketiga adalah kita dah tak tengok skrin dah. So idea ketiga adalah kita mungkin juga boleh suruh pelajar tu menggunakan ChatGPT, contohnya hasilkan satu aktiviti ataupun permainan, contohnya permainan treasure hunt ke ya? Ataupun permainan yang mana permainan bahasa ke contohnya, yang mana permainan tu akan mestilah menggunakan ChatGPT ya, dan kita bagi pada pelajar untuk buat benda tu. Jadi daripada ChatGPT ni kita mungkin boleh buat satu permainan misteri contohnya. Untuk merungkaikan misteri tu dia perlu bertanya kepada ChatGPT. Tapi bukan kita yang buat. Kita suruh pelajar yang buat. Kita cuma bimbing sahaja. Semasa proses dia membangunkan bahan ataupun permainan tu, kita boleh bimbing dia. Macam mana dia nak bertanya soalan kepada ChatGPT tu supaya dia boleh gunakan penggunaan ChatGPT itu di dalam penghasilan dia punya aktiviti tersebut. Okay, itu sebenarnya kalau kita kembali kepada skrin, itu sebenarnya adalah tingkat yang paling tinggi, iaitu create ya. Pelajar diminta untuk create sesuatu yang original ya, sesuatu yang original. Jadi rather than kita kata pada mereka jangan gunakan ChatGPT, anda dilarang menggunakan ChatGPT sebab takut dia meniru, kita cakap dengan dia gunalah, tapi cuma kita punya soalan ataupun kita punya tugasan kepada mereka tu akan menyebabkan mereka mencipta sesuatu benda yang baru sesuatu benda yang baru seperti yang dinyatakan dalam diagram ni lah ya. So kita tak tengok pada skrin dah. So sekarang ni itu adalah 3 idea saya recap balik semula ya, semoga ia membantulah ya. Pertama sekali, kita mungkin boleh guna ChatGPT untuk pelajar ni tanya dan nilai jawapan yang diberikan oleh ChatGPT. Okey, jangan suruh dia buat assignment yang very factual based tu, sebab dia akan terus copy paste je. Kita suruh dia nilaikan orang lain punya jawapan, orang lain punya assignment, contohnya quote unquote assignment lah tu. Ya. So kita suruh dia nilaikan jawapan assignment diberikan oleh ChatGPT. Yang kedua, dia nilaikan dan dia betulkan jawapan tersebut sehabis baik, dan lepas tu kita minta dia hantar untuk dinilaikan oleh kawan yang lain. Jadi proses penilaian jawapan orang lain tu sebenarnya akan mencapai tahap evaluate, tadi tu yang second highest in Bloom taxonomy lah. Okey, lepas tu yang ketiga pula, so mungkin kita boleh kata daripada features ChatGPT ni, hasilkan satu permainan, contohnya bagaimana untuk mencapai learning outcome dengan menggunakan ChatGPT. Jadi dia tahu fungsi ChatGPT itu apa dah, dia tahu dah daripada aktiviti pertama dan kedua. Ketiga, dia kena hasilkan satu benda yang baru. So ini adalah 3 idea yang
Ada. Okey, so dalam segmen yang pertama ni kita berkongsi idea. Sekarang ni kita pergi kepada segmen yang kedua, iaitu bersama tetamu jemputan lah, kalau ada sebab ni impromptu kan. So impromptu kita cuba kalau ada. Okey. Right. Saya randomly je choose kawan-kawan saya yang saya rasa akan boleh menjawab soalan ni. Lepas tu saya cuba call, tengok mereka jawab ke tak jawab. Okey. Okey, ni kawan saya di UMP, Universiti Malaysia Pahang daripada Fakulti Kejuruteraan. Tak jawab. Okey. Kita try yang lain pula sebentar. Okey, kejap ya. Okey, ni sahabat saya di Fakulti Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tengok, dapat tak? Sekali lagi kita try. Di bilik impromptu ni, depends pada diorang lah diorang free ke tak free ke untuk angkat telefon. Kita try seorang lagi. Sekejap saya try nombor dia satu lagi yang tadi tu. Tak boleh juga. So kita try seorang lagi. Sebentar. Okey, kejap. Assalamualaikum, Datuk. Angkat pun telefon. Assalamualaikum. Masalah, dia mesti ada masalah besar ni. Ustazah, apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Prof di sana, apa khabar? Jauh sangat ni. Ni, Dr. Hasanah. Saya sebenarnya call Dr. Hasanah ni daripada dalam rancangan saya ni, Content.my ni, rancangan impromptu with Dr. Nizan ni. So, suara Dr. Hasanah ni sekarang kedengaran ni sebenarnya dalam studio ni. Gitu. Nak tanya pandangan ni, saya impromptu je ni nak tanya pandangan. Pernah dengar tak ni, apa tu, tentang AI teknologi ChatGPT ni? Baru berkenalan je. Nak tanyalah sebab dia punya cabaran dia tu, kalau boleh kita tengok, dia kalau ada ChatGPT ni, ada orang katalah bahayalah nanti pelajar-pelajar ni dia boleh meniru jawapan tu daripada ChatGPT tu, menipu kan. Lepas tu cut and paste je, hantar assignment tu terus dapat A. Jadi itu apa yang dirisaukan lah. Cuma saya nak tanya Dr. Hasanah lah, sebab Dr. Hasanah ni sebenarnya tuan-tuan perempuan dia adalah seorang yang sangat kreatif orangnya, macam-macam idea dia buat dengan dia punya student-student dalam kelas dia tu. Jadi ada tak idea apa-apa kalau kita nak cuba gunakan ChatGPT dalam kelas kita? Okey, Dr. Syarul-Nizam ni buat kejutan kat saya ni. Macam mana? Bagi saya lah. Kita kena challenge pelajar lagi. Kalau maksudnya sekarang kita dah tahu teknologi itu ada. Dan kita tak boleh nak halang pelajar. Kalau terutamanya kalau yang peperiksaan online, assignment online dan sebagainya, kita tak dapat nak halang pelajar daripada akses ChatGPT, lepas tu ada AI, ada banyak lagi lah laman web yang menyediakan maklumat berbentuk artificial intelligence ni kan. Jadi sebenarnya pensyarah ataupun guru ni kena lebih hebat lagi. Macam mana nak create soalan yang tidak ada dalam ChatGPT tu? Betul. Contohnya. contohnya soalan yang menyusahkan pelajar lah. Katalah subjek itu subjek zakat. Kemudian kita
kalau kita just tanyakan bagaimana, apakah isu zakat semasa yang berlaku semasa pandemik. Jadi pelajar boleh tanya terus dalam ChatGPT. Tapi kita relatekan, hubungkan soalan tentang isu semasa zakat itu dengan kehidupan pelajar tu. Dari persepsi dia, daripada bidang akademik dia, daripada apa yang dia suka tu. Jadi dia kena hubungkan isu semasa yang dia boleh dapatkan dalam ChatGPT tu, dia kena hubungkan dengan sesuatu yang sangat personal dengan dia. Barulah tak boleh ChatGPT tu jawab. Sebab saya dah cuba dah, ChatGPT tu dia selalu kata yang saya tidak dapat menjawab persoalan itu. Kan? Ya, betul. Saya tanya dia, dia tahu tak petai, dia tahu tak tempoyak, dia boleh jawab tau. Tapi kalau kita tanya dia, suruh hubung dengan Dr. Hassan tadi kan, hubungkan petai dengan dunia apa benda yang disuka tu, mungkin susahlah ChatGPT nak jawab kan. Betul-betul. Jadi macam saya ada tanya soalan-soalan berkaitan data-data yang agak sulit lah. Maksudnya mungkin maklumat itu perlukan pembacaan yang lebih teliti. ChatGPT tak dapat jawab. Dia kata saya tidak ada akses kepada statistik demikian-demikian. Jadi kita pula kena challenge ChatGPT tu. Betul kan? Barulah sebenarnya kita gunakan dia untuk mencapai learning outcome yang lebih tinggi lagi, lebih tingkat tu. Betul. Kebat kan? Tinggi lagi. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hasanah kerana berkongsi satu lagi idea untuk kita semua. Dr. Hasanah, thank you so much. Ustazah. All the best, Doktor. Okey, alright. Assalamualaikum. Salam. Okey, so kita cuba try lagi seorang lagi kawan saya ni, kalau dia boleh memberi pandangan. Saya cari Okey, kita try. Ni kawan saya ni paling sibuk ni. Memang paling sibuk ni daripada Fakulti Pendidikan UKM ni. Kalau dia angkat memang magic lah ni Keajaiban tidak berjaya nampaknya. Okey. Tak angkat One more person, kita try. Kejap ya. Dia tak boleh tanya sesiapa sahaja tau. Dia kena sebab kita random kan. Kita kena tanya orang yang dalam bidang dia lah untuk bercakap tentang benda ni Sekejap ya. Kita try ni pula. Kawan saya daripada USM ni. Okey. Bukan silap number. Kau orang lain apa pula yang angkat ni Kang. Kejap. Okey, ni baru betul. Alright. Hello, Assalamualaikum Mak Tiri. Salam. Ya, kenapa? Apa khabar? Rindunya lama tak cakap. Alah, rindu sangatlah. Orang dah pergi UM ya. Kak, boleh cakap ke tak Kak? Boleh, ya. Alright. Macam ni, sebenarnya saya call akak ni daripada saya punya dalam rancangan saya ni, Impromptu with Dr. Mizan ni So suara akak ni kedengaran dalam satu studio ni Yelah. Untuk pengetahuan semua tuan-tuan dan perempuan ni, kawan saya ni, kawan baik saya ni dekat USM ni, Dr. Azidan ni adalah mak tiri sebenarnya. Dia memang jawab macam tu lah dengan garang jawapan dia. Nak tanya ni, apa pendapat akak kan tentang ChatGPT ni? Orang kata nanti kalau ada ChatGPT, AI teknologi ni akan menyebabkan pelajar kita menipu, meniru dan sebagainya. Jadi ada tak idea? Idea macam mana kita nak guna ChatGPT ni supaya dia tidak akan menyebabkan menjadi satu halangan pula kepada pelajar kita untuk mencapai hasil pembelajaran? Macam cara kita nak gunakan dalam kelas? Itu, memang itulah yang telah difikirkan. Yang sebenarnya masalah dia adalah
pelajar mungkin akan plagiarize and all that lah. Okay. Jadi sebenarnya kita kena fikir. Akak pun tengah berfikir ni tentang ni sebab akak bawa benda ni dekat dalam kelas last week. Lepas tu? Lepas tu student-student ni student ID lah. So akak cakap dia macam mana diorang kena brainstorm how to avoid this ChatGPT menjadi tempat students untuk menipu. Even diorang pun dah tahu ni kan, diorang macam bestnya. Tapi dia adalah something yang tak tahu macam mana nak buat sebenarnya lagi lah. Tengah fikir ni, tiba-tiba muncul ni. Itulah, itu bukti tu yang saya nak buktikan kepada semua yang menonton ni. Ni memang benda ni memang betul-betul random ni. Dr. Azidah pun betul saya kata. Saya kata dengan orang Kak, saya kata saya nak call ni bukan boleh call calon-calon orang. Saya kena call orang yang memang dalam bidang dia ni. Terus akak cakap akak dah bincang dalam kelas minggu lepas kan? It is relevant to be used now. Cuma kita kena pastikan bahawa pelajar kita dibekalkan dengan ilmu bahawasanya benda ini adalah untuk the advancement of their knowledge, bukan untuk digunakan for benda-benda yang tak patut lah. Tapi tengah duk ni, kita orang tengah duk formulate. Nanti akan share. Boleh. Okay. Thank you so much, Alright. Dr. Azidah. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay, Bye. Bye. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, Dr. Azidah daripada Center of apa nama center dia pun saya dah lupa dah tapi daripada University Science Malaysia lah di Penang ya. So Dr. Azidah ni memang mengajar instructional design ya untuk pelajar-pelajar dia. Tadi dikatakan dia maker. Jadi kalau dia peringkat maker, memang benda tu lebih kepada mereka nak menganalisa bersama-sama macam mana cara nak menangani cabaran tu. Sebab itu memang bidang mereka dalam reka bentuk pengajaran dan pembelajaran kan. Jadi satu kita boleh ambil tips daripada dia tadi adalah kalau Dr. Hasanah tadi dia cakap kita tukar reka bentuk soalan kita tu. The design of our question kita tukar supaya dia lebih kepada mencabar GPT tu kan. Ini lebih kurang macam saya cakap tadi lah awal tadi. Kalau Dr. Azidah dia kata maknanya sekarang pembelajaran kita bukan hanya knowledge yang semata-mata fakta tu sahaja, mestilah come together with that hand in hand adalah knowledge yang dalam bentuk etika pula. Kita kena ada bersama-sama dengan apa yang kita nak ajar tu, kita kena ajar juga pelajar berkenaan dengan etika dalam menggunakan sesuatu teknologi ya dalam pembelajaran. So itu adalah satu tips yang kita boleh ambil. Nanti kalau Dr. Azidah share dengan saya lagi nanti lepas ni selepas dia dah habis berbincang dengan kumpulan dia, nanti kita akan kongsikan dalam episod yang seterusnya. Okey. So itu sahaja segmen 2 pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang idea baru macam mana kita nak menggunakan ChatGPT ni dengan cara yang betul di dalam kelas supaya dia dapat menangani cabaran pelajar menipu, meniru dan sebagainya ni, kongsikan di ruang komen dan 10 pendapat yang terbaik saya akan berikan pas percuma untuk hadir bengkel pembangunan gamifikasi dalam kelas saya yang akan diadakan pada 28 hari bulan Januari secara dalam talian sepenuhnya. So boleh attend tak kira di mana sahaja. So kalau 10 jawapan terbaik ini saya akan bagi pas percuma. So boleh masuk tanpa bayaran. So no problem. Alright. So kongsikan jawapan anda, sama-sama kita berkongsi-kongsi idea, berkongsi-kongsi pengalaman, tips dan sebagainya di antara pengajar kepada pengajar ya. Semoga ia membantu kita untuk orang kata sama-sama berjuanglah dalam industri pendidikan dan pendidikan tinggi tanah air ni ya. Jadi setakat itu sahaja episod pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Sekian dulu buat kali ini. Jaga diri baik-baik, take care. Saya Dr. Syarul Mizan bin Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya mengucapkan mengucapkan apa lagi dah banyak sangat mengucapkan ini. Itu sahaja. Salam hormat. Bye.